Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga para pelajar sentiasa efektif dan efisien menyusun jadual pembelajaran harian. Stay home. Perjalanan beribu batu bermula dengan langkah pertama. Benih yang baik hanyut di laut menjadi pulau, terdampar di darat menjadi gunung. Saya, Syed Lamsah bin Syed Syiar daripada Fakulti Pendidikan dan Sains Sosial, Universiti Selangor, akan menyampaikan kuliah bertajuk Proses Penubuhan Taska dan Tadika. Kuliah ini boleh dimuat turun daripada YouTube channel untuk diikuti oleh para pelajar pada bila-bila masa yang bersesuaian. Daripada kuliah terdahulu, saya berharap saudara-saudari telah mempunyai gambaran tentang perkhidmatan tadika yang ingin ditawarkan kepada masyarakat. Perniagaan yang ingin dibuka boleh dimiliki secara persendirian atau perkongsian. Setelah perniagaan tersebut didaftarkan, saudara-saudari mempunyai pilihan sama ada untuk membuka tadika serba baru atau mengambil alih hak pempunyaan daripada tadika yang sedang beroperasi. Setiap pilihan perlu dipertimbangkan dengan sebaik mungkin. Tiada satu yang lebih baik, tetapi ia bergantung kepada kemampuan saudara-saudari untuk menilai dan merebut peluang mengikut situasi ketika itu. Dalam kuliah kali ini, saya akan menghuraikan langkah-langkah penting serta dokumentasi yang perlu disediakan untuk mendaftar sesebuah tadika. Pengetahuan dan kemahiran ini amat penting untuk memastikan niat saudara-saudari untuk menubuhkan sebuah tadika dapat dijayakan mengikut jadual. Masalah birokrasi sering menjadi runtutan orang ramai apabila berurusan dengan jabatan dan agensi kerajaan. Saya berharap saudara-saudari mengambil pendekatan positif bahawa setiap prosedur dan peraturan yang terdapat di agensi adalah bertujuan untuk mempermudahkan proses permohonan. Jika saudara-saudari dapat menyediakan dokumentasi yang diperlukan dengan lengkap dan merujuk pada jabatan yang berkenaan, maka saudara-saudari akan lebih mudah dibantu oleh pegawai-pegawai di agensi. Pengetahuan dan kemahiran berurusan dengan jabatan-jabatan kerajaan mampu mengelakkan saudara-saudari terlibat dengan tindakan yang tidak wajar seperti salah faham di kaunter perkhidmatan, mengamuk di khalayak ramai, memberi rasuah dan seumpamanya. Sebagai ketua organisasi, seseorang pengusaha perlu memiliki pengetahuan tentang peraturan-peraturan, prosedur kerajaan dan garis panduan proses berkaitan serta berkemahiran untuk memimpin kaki tangan untuk berurusan dengan agensi-agensi berwajib. Tugas ini bukan mudah, tapi saya percaya saudara-saudari mampu melaksanakannya. Saudara-saudari para pelajar, isu-isu berkaitan kanak-kanak di Malaysia melibatkan peranan dan tanggungjawab beberapa kementerian. Antaranya Kementerian Pendidikan Malaysia, Kementerian Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah dan beberapa lagi melalui jabatan dan agensi yang berkaitan. Pertubuhan bukan kerajaan dan sektor swasta turut memainkan peranan yang tersendiri. Penubuhan pusat asuhan dan didikan awal kanak-kanak adalah tertakluk di bawah dua akta yang dikendalikan oleh dua kementerian yang berasing. Akta-akta ini ialah Akta Taman Asuhan Kanak-kanak 1984 atau Akta 38 bagi kanak-kanak di bawah umur 4 tahun dan Akta Pendidikan 1996 atau Akta 550 bagi kanak-kanak berumur 4 hingga 6 tahun. Pembangunan kurikulum prasekolah yang disedia oleh Kementerian Pendidikan Malaysia adalah satu proses yang dinamik dan berlaku secara berperingkat, bermula daripada pengenalan buku panduan prasekolah Malaysia pada tahun 1986, kemudian garis panduan kurikulum pendidikan prasekolah Malaysia pada tahun 1993, kemudian kurikulum prasekolah kebangsaan pada tahun 2003, sehinggalah pada pelaksanaan kurikulum standard prasekolah kebangsaan ketika ini. Akta Pendidikan 1996 memperuntukkan bahawa sistem pendidikan kebangsaan merangkumi pendidikan prasekolah, pendidikan rendah, pendidikan menengah, pendidikan lepas menengah dan pendidikan tinggi menjadi tanggungjawab Kementerian Pendidikan Malaysia untuk memberi perhatian yang serius kepada pembangunan pendidikan prasekolah di negara ini. Akta Pendidikan 1996 memperuntukkan aspek-aspek penting mengenai prasekolah, iaitu penubuhan tadika, kuasa menteri menubuh dan menyelenggara tadika, kurikulum prasekolah, bahasa pengantar, pengajaran agama Islam dan sebagainya.
Surat Berkeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 7 tahun 2016 mewajibkan semua institusi pendidikan prasekolah seperti prasekolah di sekolah kebangsaan, tadika di bawah agensi kerajaan dan tadika swasta menggunakan kurikulum standard prasekolah kebangsaan. Subsection 1, Seksyen 20 Akta Pendidikan 1996 berkaitan larangan terhadap penubuhan, pengendalian atau pengurusan tadika secara jelas menyatakan bahawa tiada tadika boleh ditubuhkan, dikendalikan atau diuruskan, melainkan jika tadika itu didaftarkan di bawah akta ini. Manakala Subsection 2 menambah, seseorang yang melanggar Subsection 1 adalah melakukan suatu kesalahan. Subsection 1, Seksyen 132 AMNA memperuntukkan penalti iaitu didenda tidak melebihi RM50,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya bagi kesalahan-kesalahan berhubungan dengan pendaftaran institusi pendidikan. Maka adalah wajar para pengusaha tadika swasta memberi perhatian utama terhadap proses dan keperluan untuk mendaftarkan sebuah tadika yang ingin ditubuhkan. Terdapat beberapa langkah penting yang perlu dilakukan oleh seseorang pengusaha untuk memastikan operasi tadika berjalan lancar apabila ianya dibuka. Seseorang pengusaha yang ingin memulakan perkhidmatan tadika dan taska perlu terlebih dahulu menentukan status entiti yang memiliki, mengurus dan memikul tanggungjawab berkaitan operasi yang akan dijalankan. Jika pengusaha memilih untuk menubuhkan syarikat perseorangan atau perkongsian, maka pengusaha dikendaki mendaftarkan entiti tersebut kepada pendaftar peniaga. Jika pengusaha berhasrat menubuhkan syarikat sedia berhad, maka permohonan tersebut hendaklah dikemukakan kepada pendaftar syarikat. Berdasarkan Akta Pendidikan 1996, semua aktiviti berkaitan pendidikan hendaklah mendapat kelulusan Menteri Pendidikan. Permohonan mendapatkan surat kelulusan pengendalian program tadika hendaklah dikemukakan kepada unit pendidikan swasta Jabatan Pendidikan Negeri. Borang DPS 1 digunakan untuk mendaftar semua kategori institusi pendidikan swasta termasuk tadika, pusat perkembangan dan seumpamanya. Dokumentasi permohonan mendaftar tadika perlu disediakan secara sistematik. Sebaiknya ditubuhkan sebuah pasukan terdiri daripada 2-3 orang guru untuk membantu. Antara sebab utama pendaftaran tadika lewat diluluskan adalah kerana ketidakupayaan pengusaha untuk menyediakan dokumen secara sistematik. Ketika ini, kebanyakan daripada urusan pendaftaran dapat dilakukan secara atas talian dan borang-borang berkaitan juga dapat dimuat turun daripada laman sesawang agensi berkaitan. Bagaimanapun, adalah lebih baik sekiranya pemohon atau pengusaha untuk berhubung dengan pegawai di jabatan untuk memastikan maklumat yang disediakan adalah bertepatan seperti mana dikehendaki. Berikut adalah senarai maklumat yang diperlukan. Selepas menilai maklumat permohonan, pegawai daripada Jabatan Pendidikan Negeri akan melakukan lawatan tapak. Jika tapak yang dipilih adalah sesuai, maka Jabatan Pendidikan Negeri akan mengeluarkan surat kelulusan sementara bagi tempoh 1 tahun. Dalam tempoh ini, pengusaha perlu mendapatkan surat sokongan kelulusan daripada 3 agensi lain, iaitu pihak berkuasa tempatan, Jabatan Bomba dan Penyelamat dan Pejabat Kesihatan. Kelulusan yang dipohon daripada pihak berkuasa tempatan adalah berpandukan kepada Garis Panduan Perubahan Tadika dan Taska atau GP027 Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Antara perkara yang diberi perhatian adalah pelan tapak dan pelan lantai, urusan berkaitan status hak milik tanah dan bangunan termasuk berkaitan percukaian, faktor kesesuaian tapak dan tanah, pematuhan syarat periklanan dan keadaan fizikal bangunan yang selamat seperti mana mengikut garis panduan berkenaan.
Penelitian utama daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat adalah khusus kepada keselamatan bangunan dan langkah berjaga-jaga atau keselamatan yang perlu disediakan. Antara syarat-syarat keadaan bangunan yang dibenarkan adalah terdapatnya lebih daripada satu tangga atau jalan keluar masuk bagi bangunan bertingkat, tidak menyimpan bahan berbahaya, dan kedudukan tadika tidak melebihi kelengkapan tangga jentera bomba, iaitu 40 meter di bandaraya atau 10 meter di bandar-bandar kecil. Peraturan Jabatan Kesihatan adalah berkaitan dengan kebersihan premis dan sekitaran. Premis dan sekitaran perlu berada dalam keadaan bersih dan kemas, contohnya rumput dipotong secara berjadual dan tiada bahan buangan seperti botol dan tin yang menapung air. Lain-lain yang disemak adalah peralatan perabot dan kelengkapan dalam bangunan, barang-barang mainan pengajaran, keperluan telefon, disediakan peralatan perubatan dan kecemasan, prosedur menyediakan makanan, dan seumpamanya. Sebagai tambahan, tadika-tadika yang menampilkan imej atau menggunakan kurikulum Islamik perlu memohon kelulusan khas daripada Majlis Agama Islam negeri masing-masing mengikut di mana tadika tersebut beroperasi. Sebagai rumusan, saya berharap saudara-saudari para pelajar telah dapat mengenal pasti dan menganalisis akan kepentingan setiap prosedur yang perlu dilalui dengan agensi berwajib. Setiap peraturan yang dikenakan adalah untuk memastikan tadika dapat menawarkan perkhidmatan berkualiti dan selamat demi manfaat bersama antara kanak-kanak, guru-guru dan masyarakat sekeliling. Sekian untuk kuliah kali ini. Terus kekal fokus untuk cemerlang. Selamat maju jaya. Kita jumpa lagi di kuliah akan datang. Terima kasih.